الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah muslim-muslimat jilid 1 cetakan ni lah jilid 1 InsyaAllah muslim-muslimat kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab Matan Muqaddimah Al-Hadramiyah yang dikarang oleh Imam Abdullah Bafaq Al-Hadrami berkaitan dengan masalah kitabus siyam. Sebelum kita masuk bab kitabus siyam, ada beberapa orang sahabat misihana tanya masalah ana akan sebut tadi ada 9 sebab yang mewajibkan puasa Ramadan. Jadi orang pun misih minta supaya ana sebut. Dia kata tak ada main nyata, lepas tu ada khabar nak tengok mana. Jadi ana pun ingat masalah ni ana temu dulu dalam kitab Matan Kitab Bughyah Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Mashhur, yang dibuat ta'liq, yang dibuat hasyiah oleh guru kepada guru kami, guru kepada guru kepada guru kami. Sanad kitab ni dengan ana 2 orang, Syekh Ihab ambil daripada Syekh Muhammad ambil daripada Syekh Ahmad. Jadi dalam kitab Bughyah Mustarsyidin disebut bahawa ada 9 sebab puasa Ramadan jadi wajib. Ada 9 sebab puasa Ramadan jadi wajib. Kalau kita tengok dalam kitab Safinatun Najah yang sebut 5, dalam syarah Safinatun Najah ia suka sebut 7. Tapi setakat ni paling banyak anda jumpa dalam kitab Bughyah Mustarsyidin sebut 9. Dalam Bughyah kata pertama jadi wajibnya puasa Ramadan ni pertama genap 30 hari bulan Syaban. Yang kedua nampak anak bulan. Ni maklum lah. Nampak anak bulan. Anak bulan Ramadan. Yang ketiga dengan khabar mutawatir. Khabar yang mutawatir. Walaupun khabar mutawatir tadi bukan daripada orang adil, bahkan sekalipun kalau daripada orang kafir. Contoh, malam tu semua orang Islam tidur belaka, tidur awal. Tak cek pun anak bulan. Bangun pagi esok, orang kafir sebut. Dan mana jumlah tu tak mustahil dia ni pakat untuk menipu. Faham? Khabar mutawatir lah, syarat-syarat mutawatir. Kalau media, dia dikira mutawatir, khabar mutawatir. Boleh, ada hak media tu kayak gini, yang ke-9. Boleh juga kata hak tu pun. Tapi banyaklah kita nak qaidkan. Tapi hak ni anda baca dalam kitab tu. Yang keempat ni? Yang keempat. Betul tak? Keempat. Yang keempat penyaksian adil syahadah. Jadi wajib tak penyaksian adil syahadah. Yang kelima, penyaksian seorang mujtahid, seorang qadi yang mujtahid. Contohkanlah, katakanlah di Irbiq ni ada seorang qadi. Yang mana qadi tadi dia siapa? Pekat mujtahid lah. Dia tak tengok pun anak bulan. Dia dapat pun penyaksian daripada orang adil syahadah. Kemudian dia kata, ikut ijtihad dia, esok Ramadan. Tapi ulama kata, syarat dia mesti nyatakan sebab-sebab yang menyatakan ijtihad dia tu esok. Jelas. Yang keenam, dia mendengar seseorang yang bukan adil syahadah tapi dia membenarkan dia. Faham tak? Macam tadi lah anda buat masalah tadi.
mak mari khabar. Mak nampak anak bulan tadi. Mak orang perang. Bukan ada syahadah, ada riwayah. Kita pun dengar. Takkan mak aku nipu. Ia pun tubik kepercayaan, membenarkan. Maka ulama kata, jadi wajib. Sama ada membenarkan tadi secara yakin ataupun zan. Tidak syarat lafaz. Asal timbul dalam hati je. Yang ketujuh, kata para ulama, yang ketujuh, apabila zan masuk waktu. Zan masuk Ramadan. Ni masalah dia, zan masuk Ramadan ni. Ni masalah, kalau dia duduk dalam dalam penjara. Hak dia tak tahu siang ataupun malam. Jadi dia kata lama ni aku duduk ma'had dulu 5 juzuk sehari aku boleh ngulang. Kemudian bila ngulang 5 juzuk cukup 30 hari, maka ulama kata boleh dah, wajib dah dia puasa Ramadan. Faham tak? Dengan ijtihad. Cuma ulama kata kalaulah tubik-tubik penjara, zahir ijtihad dia salah. Maka ulama kata kalaulah belum masuk Ramadan, maka dia jadi qada hak sebelum-sebelum ni. Tapi kalau sudah nyata lepas Ramadan baru dia puasa, maka ulama kata puasa tu jadi qada hak Ramadan. Jelas tak? Jelas. Yang ke-8, ulama dalam mazhab Syafi'i kata, yang ke-8 munajid awil hisab. Munajid ni benda hasil daripada orang nampak bintang, orang tengok-tengok bintang, ataupun hisab. Hisab ni benda macam learning lah, ikut kalender apa semua ni. Daripada ahli falak lah. Syarat dia ahli hisab tu daripada ahli falak. Yang terakhir, yang ke-9, melihat kepada sesuatu yang menjadi tanda memang masuk Ramadan. Kalau kita tanda masuk Ramadan ke mana? Contoh dia, tubik pengumuman, penyimpan muhur raja-raja. Tu tanda kan? Ataupun kalau kita baca, kalau dalam kitab Buriyah Mustarsyidin ni, ia buat contoh mana? Ia buat contoh orang pasang pelita. Ataupun orang ketuk beduk. Tu jadi alamat kau. Yalah lah. Besar tu. Lepas tu tadi, ada orang tanya semasalah. Semasalah mana? Gini, dia, contoh, dia daripada Malaysia ke Jordan. Malaysia tak puasa lagi. Sampai di Jordan puasa dah. Macam mana? Dia gini, kata para ulama, kita dalam masalah semayang, masalah puasa, kita kena ikut tempat kita berada. Kita daripada Malaysia tak puasa lagi. Sampai di Jordan puasa dah. Maka wajib kita puasa. Yalah. Samalah juga semayang. Contoh, kita semayang maghrib dah di Jordan. Semayang maghrib dah di Malaysia. Sampai sini, tak garik lagi. Pada hari yang sama lah. Maka wajib main garik mula. Faham? Atas satu qaul lah. Satu qaul lagi kata, sebab wak dah garik, maka tak lah. Tapi ada qaul dalam mazhab Syafi'i, bahkan sebahagian guru kami pegang dengan qaul ni, dia kata kena semayang mula. Sebab nyata sini tak masuk garik. Yalah. Satu lagi masalah. Dia benarnya orang tanya anak dalam messenger tadi 2 je. Cuma masalah ni kai. Samalah juga raya. Kalau Jordan raya dah, Malaysia masih puasa, maka kita kena puasa. Kalaulah contoh Jordan puasa, sampai di Malaysia raya. Baik, ulama kata maka kita kena beraya. Kena ikut keadaan tepat. Cuma kena tengok Ramadan kita berapa hari? 29 ke 30? Kalau 29, 30 tak apa. Tapi kalau baru 28, maka kita tak kena beraya, cuma kena qada sehari. Jelas dah. Ni masalah ni sebut gitu-gitulah. Penting hak ana temu ni. Ana banyak ambil daripada Buriyah Mustarsyidin. Ia benarnya nak sedaknya, ana cadangkan supaya entum cari satu kitab. Ana nak baca kitab ni cuma tak sempat. Nak ngajar kitab ni cuma tak sempat. Iaitu kitab Risalah fi Ahkam Shaum 'ala al-Mu'tamad Mazhab al-Imam Syafi'i. Kitab ni ada muzakarah dengan guru khatam dah.
80 muka surat ya. Yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib. Tak ni. Tak ni. Ana baru habis muzakarah dengan guru-guru di Mesir dan juga di Malaysia. Dalam satu grup kami baru habis muzakarah kitab ni. Kitab ni bagus. Kitab ni ibarat dia ambil banyak daripada kitab Tuhfatul Muhtaj. InsyaAllah panjang umur itu aja. InsyaAllah. Bila tu? Wallahu'alam. Kalau ada, tengoklah. Tak tahu 2 tahun lagi, 4 tahun. Baik dah. InsyaAllah. Okey, sambung. Baca mula. Baca As-Sani mula. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. آمين. الثاني الإمساك عن الجماع عمدا وعن الاستمناء. Baik. Qala al-muallif, kata muallif rahimahullahu taala, yang kedua imsaku anil jima'i amdan. Jima' daripada sengaja. Kita sebut dah tadi masalah ni. Wa anistimna'i, dan juga dengan istimna', keluarkan mani. Ulama kata keluar mani ni batal sama ada mubasyarah. Sama ada mubasyarah tadi mubasyarah yang halal ataupun mubasyarah yang haram. Mubasyarah halal, mubasyarah haram ni mana? Contoh dia guna tangan isteri ataupun tangan hamba. Tak syarat tangan sajalah. Kalau you guna betih ke, guna lutut ke, ikutlah. Tapi hak daripada isteri ataupun hak hamba, maka hak tu halal. Ataupun hak haram, guna tangan dia, maka haram. Baik, batal. Yang kedua, ulama kata batal juga yang menjadi sudah adat dia kalau benda tu akan batal. Contoh mana? Dia cium isteri. Cium isteri memang adat dia dah. Kalau cium isteri menyebabkan keluar mani. Adat dia dah. Lama-lama ni kalau ia cium isteri ya, memang keluar mani. Maka ulama kata kalau ia cium keluar mani, maka ulama kata batal. Tapi kalaulah ia cium tak keluar mani pun, maka ulama kata ketika tu haram. Sebab apa haram? Sebab dia boleh membawa kepada keluar mani ataupun berlaku kepada jima'. Adapun kalau memang dia ni orang tua lah. Apa yang ingat masa ngaji kitab Umdatus Salik dengan Syekh Nuruddin? Syekh Nuruddin sebut lah. Biasa orang tua ni pusat ke atas je 80 ke atas, umur 80. Pusat ke bawah 30 lagi. Ni Syekh Nuruddin lah. Kurang masa tu kami ngaji kitab Umdatus Salik dengan Syekh Nuruddin. Tapi betul juga anak perhati je. Ada seorang anak murid anak tu umur 80, boleh anak baru lagi. Bahkan ingat guru kami Maulana Yusuf, seorang ulama daripada Pakistan. Dia seorang syekhul hadis di Pakistan. Umur dia 92. Dia pernah maklum kepada kami taubah dalam satu grup. Dia baru boleh anak baru. Umur 92. Masya Allah, ajib. Hai ya Allah. Jelas dah. Jadi adat sama juga kalau dalam kitab fiqh. Ni bukan yang cakap ngaruk. Dalam kitab fiqh dia buat masalah. Masalah mana? Contoh seseorang tu dia naik kuda. Yang mana kuda tu kan dia akan ada benda tempat duduk tu kan. Tempat duduk tu dia akan ada tempat check out. Yang menjadi adat dah dia. Kalau gesing dengan benda tu, kemaluan dia gesing dengan benda tu, keluar mani. Maka ketika itu ulama kata kalau dia naik juga batal. Kalau lama ni tak jadi adat pun, tapi Ramadan ni tak tahulah ngepanah Ramadan, lepas tak sahur tak di pula 3 botol madu campur dengan daging kambing pula. Jadi kuat pelik. Tiba-tiba tubik mani. Maka ulama kata ketika itu waktu batal. Waktu tak batal sebab bukan adat dia. Lah. Tadi yang contoh naik kuda, dia bukan semata-mata naik kuda. Lepas tu dak, memang dah. Dia syarat keluar mani. Cuma kita bahas tadi jadi adat tak ada. Kalau tak keluar mani, naik kuda semata-mata. Lama ni, naik kuda tu memang keluar mani. Gesek-gesek itu. Tapi tak tahulah berapa bulan tu. Naik-naik tu, tak keluar mani. Maka tak batal. Cuma ulama' bahas pula. Perbuatan tu macam mana? Hak tu ulama' kata haram. Sebahagian ulama' kata haram. Sebab apa? Sebab boleh membawa. Nak tunggu batal, kena keluar dulu mani. Yelah dah. Ada pun ulama' kata
Tidak batal keluar mani tadi dengan melihat ataupun berfikir. Walaupun ulama kata memang sudah jadi adat je dah. Kalau mikir, kalau tengok keluar mani. Sekali pun gitu ulama kata. Dalam muqaddimah dalam Manhajul Qawi, wa in takarraratis salasatu bi syahwatin. As-salisu, yang ketiga, imsaku, tahan diri, anis alistiqaati wala yadurru taqayyuhu bighairi ikhtiyarihi. Yang ketiga, sebab kita ni syarat sah puasa tahan diri daripada istisqa'uhu ni benda iaitu mutah. Tahan diri daripada mutah dan tidak beri mudarat, taqayyuhu bighairi ikhtiyarihi. Mutah tadi tanpa dia sengaja. Kalau mutah tanpa sengaja, hak tu tak batal. Tapi hak ni memang mutah dengan sengaja, maka hak tu batal. Mutah dengan sengaja batal. Mutah dengan tak sengaja, hukum dia tak batal. Baik, orang tanya masalah. Biasanya orang Kelau, ia jenis mabuk laut. Puan ni cerita Ustaz. Gini, ulama kata, kita pergi ke laut, kita nak ngair ke kita nak mutah? Kita nak ngair. Melainkan kalau dia tahu dah, memang dia ni tak boleh jejak laut. Jejak je laut memang mutah. Hak tu lain cerita sebab adat dia dah. Adapun kalaulah niat dia nak ngair, tiba-tiba tak tahu, main mutah, maka hak tu ulama kata tak boleh. Ataupun ulama kata dia ni jadi adat. Kalau mabuk tu mabuk, tapi nak mutah dia kena tunduk dulu. Tunduk baru mutah. Kalau duduk lenggak gitu tak mutah. Maka ulama kata kalau dia tunduk mutah. Tunduk mutah batal. Sebab apa? Sebab adat dia dah kalau tunduk mutah. Bila dah. Ar-rabi'u, yang keempat, imsaku, menahan diri, an dukhuli ainin, masuk sesuatu ain. Bila sebut ain, maka selain daripada ain tak membatalkan. Bila sebut ain, mestilah benda. Jaufan, ke dalam rongga. Rongga tadi dia ada syarat dia. Disebut dulu. Kabatinil uzuni, seperti batin telinga. Wal ihlili. Dia ihlili ni, dia boleh dua maksud. Ihlili sini, boleh jadi dengan mata zakar, boleh jadi dengan mata zakar mana? Saya lagi nak ayat paling comel, nak guna ayat dia. Anak gini, anak minta maaf lah, nak terang, bukan nak cakap ngaruk. Mata payudara. Jelah. Ikhwan. Kacau sulah. Jelah dah. Bisyarti, tapi syarat lah. Masuk ke dalam rongga tadi. Dukhulihi, masuknya ain tu. Min manfazin maftuh. Daripada rongga yang terbuka. Dalam mazhab Syafi'i, rongga terbuka ada qaul kata 5, ada qaul kata 6. Ikhwan ni kena nikah dah ni. Berat mu ni bang. Rongga ni boleh jadi rongga dalam mazhab Syafi'i ada pendapat kata 5, ada pendapat kata 6. Benda pertama, telinga, kedua hidung, mulut, qubul, dubur. Cuma hak jadi perbahasan lubang payudara. Hak ni jadi perbahasan. Adapun hak 5 ni sepakat. Masalah yang kena hak ni berlaku khilaf. Telinga, hidung, mulut, zakar, qubul, dubur, kemudian lubang payudara. Tapi masalah lubang payudara ni berlaku khilaf. Dalam kitab-kitab mutawalat ia bahas panjang lebar. Baik, maka masuk sesuatu ain tadi, masuk kok dalam 5 rongga ni, maka ulama kata batal. Selain daripada 5 rongga ni, masuk siapa mana? Masuk siapa hak batin. Kalau telinga, ulama kata mana? Iaitu sekoda-koda tak nampak dengan mata zahir. Mana kat gendang. Tapi siapa boleh korek siapa kat gendang? Dah, kalau korek luar-luar gitu, tak batal, hukum makruh. Kalau hidung tu atas daripada kawasan kerah ni. Hidung. Ada pun mulut guana mulut. Mulut ni dalam mulut tak batal. Ia batal mana? Ulama kata hak batin
adalah makhraj huruf ha sipur. Adapun makhraj huruf kha ni makhraj zahir. Adapun ha pedah tu, hak tu berlaku khilaf. Imam Nawawi kata zahir, Imam Rafi'i kata batin. Jelas. Adapun dubur ni, ia kodo-kodo kalau kita masuk sejari tu kita boleh rasa najis. Jelas tak? Maka hak tu hak batin. Ya. Yeah. Adapun kubul ni dia masuk dalam lubang. Kalau zakar masuk dalam mata zakar tu, kalau faraj tepat hak terbuka tu dak atas lagi, dia masuk lebih lagi. Sudah kurang ada. Muah bahagian ni kacau. Mana tadi? Baik. Maka ulama dalam mazhab Syafi'i sebut, selain daripada anggota zahir, daripada manfaz maftuh, rongga hak terbuka, hak ni tak atas. Sebab tu masalah ambil darah. Baik, ambil darah batal tak? Ambil darah dalam mazhab Syafi'i makruh. Adapun mazhab Hanbali kata batal. Sebab apa? Dia qiyas kepada bekam. Berbekam dalam mazhab Hanbali batal. Mazhab Syafi'i kata makruh, maka ambil darah pun makruh dalam mazhab Syafi'i. Masalah yang lain biasa orang tanya, masalah dia ni masalah cocok obat insulin ke, cocok insulin, masuk air, peneri. Ikutlah. Baik. Pada masalah ambil darah, yakni daripada dalam waktu bit keluar, hak tu mazhab Syafi'i makruh. Adapun hak luar, buat masuk ke dalam, cocok insulin, lagi cocok obat, ikutlah cocok apa. Maka hak ni ada 4 qaul dalam mazhab Syafi'i. Ada 4 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ana sebutlah ke 4, patut ana akan sebut pendapat yang ana cenderung ketika ana berbahas dengan guru. Untuk kita bahas satu persatu sebab apa ana cenderung, hak ni perbahasan yang panjang. Cuma ana akan sebut 4, cuma ana akan sebut pendapat ana cenderungnya. Pendapat pertama kata semata-mata masuk batal. Semata-mata cocok batal hukumnya. Pendapat yang kedua, semata-mata cocok tak batal sebab dia bukan manfas maftuh. Pendapat ketiga sebut kalau cocok dalam urat batal, cocok di bawah kulit tak batal. Cocok dalam urat sini, cocok dalam otot lah. Otot ataupun urat. Otot lain, otot. Yang keempat, pendapat ada sebut kalaulah cocok tadi apa-apa yang berkaitan zat makanan yang boleh mengenyangkan ataupun menghilangkan dahaga, maka hak tu batal. Kalau tidak boleh mengenyangkan, maka hak tu tak batal. Ada 4 pendapat. Ana secara peribadi selepas bincang dengan guru-guru, ana lebih cenderung kepada pendapat yang ketiga. Cocok dalam urat tak batal. Cocok dalam urat batal, cocok di bawah kulit tak batal. Jelas tak? Ana cenderung pendapat ketiga. Tapi masa ana muzakarah di Sudan, ingat ada sebahagian guru-guru ana cenderung pada pendapat yang kedua. Sebab dia kira manfas maftuh, bukan manfas maftuh. Tak apalah, ala kulli hal kita sebut ada 4 pendapat. Selesai masalah kedua. Masalah ketiga, masalah dia biasa kita akan sebut masalah-masalah yang biasa orang tanya. Masalah insulin. Kita tak nafi isu insulin, isu yang paling besar perbahasan khilaf di kalangan para ulama. Baik, kita sebut dulu. Insulin ada 2 pendapat. Ada pendapat kata batal, ada pendapat kata tak batal. Jelas. Ada pendapat Majma' fi Fatawa kata tak batal. Kan? Tapi yang lebih kuat dalam mazhab Syafi'i batal. Yang lebih kuat daripada mazhab Syafi'i batal. Baik, dah kalau kata batal, tak boleh guna lah. Ulama kata gini. Kalaulah, ana pernah bincang isu ni dengan guru kata, kalaulah memang dia ni orang yang berhajat pakai semua, memang mustahil untuk dibuang, maka ketika itu tidak salah dia mengambil pendapat yang kata tak atas. Tapi kalau lah dia ni masih ada peluang untuk qada tanpa menggunakan inhaler tu, sebaiknya dia mengambil pendapat yang lebih ihtiyat. Kita bahas inhaler bukan insulin, salah sebut.
Inhaler. Malish. Hanya istilah perubatan ni dak anda. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Silap dah, silap. Ustaz Din tak apalah. Bakal isteri doktor. Ana kenalah study bab ni. Ana ni tak boleh bab gini ni. Nampak gayanya Ana ni kena cari rumah baru dah ni. Sebab 2 orang sahabat sudah nak kahwin dah, Ana dah dia. Boleh baca bang? Boleh baca. Jelas dah. Isu inhaler bukan insulin. Ma'alish, silap. Insulin cocok cemani kan. Inhaler orang lelah. Tadi. Hak kita bahas tadi isu inhaler, khilaf yang besar di kalangan ulama. Majma' fi fatawa sebut dak batal, yang lebih cenderung, yang lebih ihtiyat pada mazhab Syafi'i batal. Jelas dah. Jelas. Ana tak mahu, kalau kita nak bahaskan sebab, dan ana lebih cenderung kepada pendapat yang kata batal masalah inhaler. Sebab apa? Sebab ain, panjanglah perbahasan. Tapi tak ada masalah ni, masalah khilafiyah. Ana tidak mahulah kita perbahaskan secara panjang lebar. Sebab ingat, ia khilaf kekal atas khilaf. Namun kena ingatlah, kalaulah sehingga hilang akhlak dan adab dalam berkhilaf, maka ini sudah menghilangkan akhlak seorang penuntut ilmu. Kita khilaf lah. Janganlah sampai hilang adab dan akhlak kita sesama Islam. Kalau kita berkhilaf di atas apa-apa aliran sekalipun, ingatlah kita bahawa kita ni saudara sesama Islam. Apatah lagi penuntut ilmu. Penuntut ilmu tak payah sibuk sangatlah dengan isu-isu balah tu. Ni tukar umum. Tak payah ni dah. Aku puk kepala seorang-seorang. Jelas dah. Buat sahabat-sahabat tu jangan kahwin dekat sangatlah. Tutup Darul Ihsan lagi kan. Saya ikhwan dah. Mana dah itu dah? Okey, baca. Wala yadurru tasharrubul masami biduhni wal kuhli wal irtisal. Fa in akala aw shariba nasiyan aw jahilan qalilan aw kathiran lam yuftir. ولا يعذر الجاهل إلا إن قرب عهده بالإسلام. Baik. Wala yadurru. Ia masalah gini. Pada masalah mata dalam mazhab Syafi'i bukan manfas maftuh. Manfas maftuh. Telinga dalam mazhab Syafi'i manfas maftuh. Jelas tak? Anak kita tegang atas dasar mazhab Syafi'i, bukannya atas dasar fatwa. Fatwa panjang pula perbahasan. Jelas tak? Wala yadurru, dan tidak mudarat. Tasharrubu sini asalnya minum, tapi maksud dia menyeraplah, terserap. Al-masamma ni benda liang-liang roma. Biduhni dengan minyak-minyak. Wal kuhli dengan celak. Wal irtisal dengan sebab mandi. Sebab apa? Sebab dia bukan manfas maftuh. Jelas. Fa in akala, sekiranya dia makan, au syariba nasiyan au jahilan, sama ada jika dia makan atau minum tadi lupa ataupun jahil, maka ulama kata qalilan aw katsiran lam yuftir. Kalau dia makan ataupun minum lupa ataupun jahil, maka ulama kata sedikit ke banyak tak tahu. Jahil di sini kita sebut dalam jahil 2. Jahil hak jauh daripada ulama ataupun jahil sebab baru masuk Islam. Ataupun terlupa pun tak tahu walaupun banyak. Bahkan ulama kata tak atal juga pada masalah kena paksa. Tapi bila kena paksa, kena syukur syarat-syarat paksaan. Syarat paksaan mana? Iaitu boleh beri mudarat, yakin akan mudarat. Cukup syarat-syarat paksaan. Baik, bila sebut syarat paksaan, kita kena faham. Ni satu benda. Bila sebut paksaan, maka dia paksa setakat mana? Setakat tu je. Ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Darurat dikadarkan dengan qadar dia. Baik, orang letak pistol atas kepala. Buka puasa. Nak buka benda tak ada. Okey, makan sesuap. Kita pun lapang suap. Ulama kata batal. Sebab apa? Sebab dia kata sesuap. Dia kata makan cakwe tiaw. KFC ada. Itu batal. Jelas tak? Kali dia makan lah. Kali dia tanya ada tak ada lagi. Jelas. Wala yu'zarul jahilu, dan tidak diuzurkan al-jahilu yang jahil.
illa melainkan in qaruba ahduhu bil Islam, bahawa dekatnya tempohnya dalam Islam, maksud dia baru masuk Islam. Au nasha'a bibadiyatin ba'idatin anil ulama, ataupun dia ni membesar di satu perkampungan yang jauh daripada ulama. Jelas dah. Anda pernah ingat masa anda mengajar, ada seorang mu'alaf baru masuk Islam. Dia kata, dulu ustaz, sebelum saya masuk Islam dan saya mengaji, saya ingatkan orang Islam ni tak boleh makan depan orang, belakang orang boleh makan. Saya kata, anda kata, buat apa gitu? Dia kata, dulu ustaz, masa saya kerja dulu, rumah saya sebelah kedai makan. Bulan Ramadan, kalau bulan biasa, kedai buka kat depan. Ramadan buka kedai, buka kat belakang. Jadi saya ingatkan tak boleh makan depan orang lah. Oh, kata Masya Allah. Yelah dah. Wala yuftiru, dan tidak batal juga. Wala yuftiru, dan tidak batal bighubari tariq, dengan debu-debu jalan. Wa in ta'ammada fatha famihi, walaupun dia sengaja buka mulut dia. Wala bibalghir riq, dan juga tidak batal dengan dia telang air liur. Tapi syarat air liur tadi at-tahiri, syarat air liur tadi pertama mesti suci. Kalau air liur tadi campur dengan najis, maka ulama kata tak boleh. Baik, melainkan masalah gusib darah. Masalah gusib darah, hak ni berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i. Syekh Khatib Syirbini sebut dalam kitab Mughni Muhtah, kata batal. Adapun pendapat al-Imam Isnawi, Imam Isnawi menyebut dan dinakalkan dalam kitab Matlaq Badrain, dia kata kalaulah, bahkan dalam Tuhfah pun sebut, Tuhfatul Muhtah, Tuhfah pun sebut, dia kata kalau gusib darah tak batal. Sebab apa? Sebab benda tu daruri. Benda ni ada khilaf lah. Tahir, suci. Yang kedua, mestilah khalis. Maksud khalis dia bersih. Maksud dia air liur tadi tak campur dengan benda lain. Kalau air liur tadi campur dengan benda lain, maka tak boleh telang. Min ma'dinihi, yang daripada air ma'din. Ma'din ni benda daripada tempat air liur tu. Wa in akhrajahu ala lisani, sekalipun ia keluar dari lidah dia. Wa yuftiru bijaryi. Baik, gini, sebelum kita terang tu, kita kena terang dulu. Dia masalah air liur kita ni, kita boleh terang, boleh telang. Tapi ada 3 syarat. Syarat pertama, mesti suci. Kita sebut dah, tak boleh campur dengan najis. Yang kedua, mesti air liur saja, tak boleh campur dengan benda lain. Kalau campur dengan tahi-tahi gigi, apa semua, campur celah-celah gigi, tu tak boleh telang. Yang ketiga, mestilah masih berada dalam kawasan wuduk. Bila sebut berada dalam kawasan wuduk, sama ada duduk atas lidah ataupun tidak keluar daripada bibir merah. Kalau air liur tak keluar daripada bibir merah, ia seduk mula, kata ulama atas. Bahkan ulama kata, kalaulah dalam kawasan mulut, sekalipun ia kupur banyak-banyak, kupur, guk telang sekali, hilang dahaga, maka ulama kata tak atar. Sebab apa? Sebab ia masih dalam kawasan mulut. Jelas dah. Bahkan ulama kata kalau ia tak air liur ia atas banyak-banyak, ni bukan masalah kotor tak kotor, ni masalah nak terang hukum. Dia pun ulur lidah ia luar. Lepas tu ia pun telang mula. Ulama kata tak atas. Jelas dah. Wa yuftiru, dan batal bijaryi riq, dengan melalukan air liur tu bima bainal asnani biqudratihi alal majjihi, melalukan air liur tadi di sisi gigi-giginya, hal keadaan dia mampu untuk mengeluarkannya. Ni masalah benda, kalau ada celah-celah gigi ni ada sesuatu lah. Celah-celah gigi ni ada daging lebih ke apa semua ke, lepas tu iwak main guk setelah telang, maka ulama kata hak tu batal. Wa bin nukhamati kazalik, dan juga kohok seperti itu juga. Kohok boleh membatalkan puasa kalau telang. Baik, masalah kohok kena terang. Kohok ni ulama dalam mazhab Syafi'i kata kohok ada 2. Sama ada kohok daripada atas ataupun kohok daripada bawah. Bila kohok daripada atas, daripada bawah, bila kita seduk ke ataupun kita nak ludah ke, kena tengok kohok tadi berhenti mana. Kalau kohok tadi berhenti pada makhraj huruf kha, hak tu kena ludah. Kalau berhenti pada makhraj huruf ha, hak sipu, maka hak tu boleh telang. Tapi kalau
berhenti pada tengah-tengah, maka sini ada khilaf. Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Jelas. Cuma ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, kohok ni siapa mana-mana pun boleh telan laka. Sebab apa? Sebab dia kata masih dalam mulut, dalam rongga ni. Ini pendapat tapi pendapat ni bukan muktamad dalam mazhab Syafi'i. Yalah. Wa bi wusulil ma'i al-madmadati al-jawfa in balagha fi ghairi najasatin. Dan juga sampai air koma dalam jawf, dalam rongga dia, in balagha, sekiranya mubalaghah pada madmadah. Mubalaghah dia gini, muslimat. Komo masa bulan puasa kekal sunat. Ada orang kata komo tak sunat bulan puasa. Tak. Komo sunat. Yang tidak sunat mubalaghah. Mubalaghah ni benda kita buat gerak-gerak menebang dalam mulut. Hak tu tak sunat. Maka bila benda tu tak dituntut oleh syarak, salah telang, kata ulama batal. Sekalipun salah. Tapi kalaulah dituntut syarak, maka ulama kata tu tak batal. Sebab dia kata fi ghairi najasatin, melainkan pada mubalaghah kerana najis. Contoh ada najis dalam mulut, dia pun mubalaghah. Mubalaghah ketika najis ada dalam mulut, hak tu dituntut syarak. Maka ketika itu ulama kata tak batal. Baik, kaedah. Kaedah lalu. Kaedah mudah je. Kaedah nak faham masalah ni. Buat sesuatu perkara yang dituntut syarak, kemudian tak sengaja melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, maka ulama kata hukum dia tak batal. Kalaulah buat perkara tadi tak dituntut, ni tak tuntut, tak sengaja, maka ulama kata batal. Baik, mudah disebut gini. Kalau buat nota, tersilap melakukan sesuatu perkara yang membatalkan puasa, bagi dua masalah. Masalah pertama, dituntut syarak ke tak dituntut? Kalau tuntut, tak batal. Kalau tak dituntut, batal. Tulis sikit. Tersilap melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Baik. Masalah dituntut syarak, tidak dituntut syarak. Baik, kalau dituntut syarak, syarak tuntut, maka ulama kata hukum dia tak batal. Kalau tidak dituntut syarak, maka hukum dia batal. Lah. Kalau hak itu mana? Kita nak hak makhraj. Ya gini, kalaulah makhraj huruf ha kira batin, kita batuk, qah sampai sini, ha, maka boleh telan sebab hak batin lagi. Tapi kalau makhraj huruf kha, hak zahir, maka hak tu kena ludah. Tapi kalau makhraj ni tengah, hak pedah, ha pedah, ha, maka ketika itu ada khilaf. Imam Ibn Hajar kata dia hak zahir. Bila hak zahir kena ludah. Imam Rafi'i kata hak batin, maka hukum dia boleh telang. Yalah. Hak ni sekira daripada dalam lah. Ada pun kalau daripada luar. Maknanya kita salah masuk dalam mulut. Maka ni tengok masuk mulut makhraj huruf kha ke makhraj huruf ha. Kalau daripada luar, kha tak tadi, ha ada khilaf. Imam Nawawi kata zahiri tak tahu. Imam Rafi'i kata batin. Hukum dia batal. Yalah. Daripada luar dah, kalau daripada. Ya sekarang ni mudahnya faham. Hak ni zahir ke batin tengah ni. Bila batin daripada luar, batin batal tak? Batal. Dah kalau daripada dalam, dah atas lagi boleh telang. Gitu je kesangnya. Jelah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana dah kita ni?
Bighairi mubalaghatin, ataupun tanpa mubalaghah, min madmadatin, daripada madmadah, daripada koma, litabarrudin, koma kerana untuk bersejuk-sejuk. Ia letak air dalam mulut untuk sejuk, gok salah telan. Contoh, bulan-bulan Ramadan, duduk tengah-tengah panas ni, dia tak air batu dalam mulut, dah bulan Ramadan letih. Tiba-tiba, anak buat main, cak. Ia jenis latah, telang tu tokok air batu. Batal tak? Ulama kata batal. Tapi ada pendapat tak kata batal. Antaranya dalam Hasyiah Dimyati ala Siti masalah. Dia kata tak batal. Litabarrudi. Tapi hak ni bukan pendapat majoriti lah. Majoriti kata batal. Au rabi'atin, ataupun koma hak kali keempat. Koma kali keempat kan bukan dituntut syarak. Bila tak dituntut syarak, maka batal. Au abasin, ataupun main-main. Mudahnya kita faham gini. Perbuatan tadi dituntut syarak tak? Kalau dituntut syarak, batal. Kalau tak dituntut syarak, batal. Kalau dituntut, tak batal. Mudah faham gitu je. Ni kunci paling besar. Sebab tu itu ada orang masa nak kuliah, orang tanya semua masalah. Ustaz, ketuk dalam air batal tak puasa? Ketuk dalam air. Baik. Kita kena bahas satu benda. Adakah syarak suruh pergi ketuk dalam air? Tak. Maka, kalaulah air tu masuk, walaupun tak sengaja batal. Sebab apa? Ketuk dalam air, tak dituntut syarak. Faham? Ataupun gini. Masalah mudah nak faham masalah. Laki bini mandi. Pagi tu nak pergi kerja lewat. Bini masuk dalam bilik air. Mandi wajib. Tok laki, lambat kan, dia pergi berenang dalam sungai. Berenang. Dia syok pula berenang tu, salah telang. Baik, hak bini ni dituntut tak mandi? Dituntut. Dua-dua dituntut. Cuma hak ni tak dituntut mandi berenang. Bahkan makruh. Hak ni dituntut. Bahan mandi wajib. Dan dia bukan mubalaghah. Maka bini tak batal, tok laki batal. Faham? Wa bitabayyunil akli, dan juga nyata. Nyata benda. Nyata makan. Naharam pada siang hari. La bi akli makruhan, tanpa makan yang dipaksa. Kalau makan kena paksa, kita sebut dah, tak ada masalah. Tapi ingat, paksaan tadi diqadarkan dengan qadar dia dah. Janganlah pula lebih-lebih pula. Makan sesuai. Tambah tak? Hak tu lama kata dah jadi. Nyata makan di siang hari ni guna. Contoh, ia ingatkan malam, ia pun makan lah. Tiba-tiba nyata siang. Ataupun ingatkan siang, rupa-rupanya ingatkan buka dah. Bunyi gong, ia pun makan lah. Ingatkan bedik, lah rupanya orang main kecil bola. Baik, nyata makan di waktu siang, maka hukum dia batal. Yalah. Al-khamisu, yang kelima. Al-khamisu was-sadisu was-sabi'u, yang kelima, keenam dan ketujuh, iaitu al-Islam. Islam. Orang kafir tak sah puasa. An-naqa'u 'anil haidi wan nifah, suci daripada haid dan nifah. Kalau mari haid walaupun sekejap, batal puasa. Walaupun satu lahzah pada siang ni. Kak nak buka, orang buka pukul 7, 6.58 ataupun 6.59, 4 darah itu habis. Walaupun setitik, ulama kata batal. Ustaz, tak boleh nego-nego sikit ustaz, seminit lagi. Tak, batal. Baik, kalaulah dia syok. Dia buat kerja, lepas tu kan orang bang pun dia buka. Sudah buka, masuk tandas nak ambil wuduk. Tengok-tengok ada darah haid. Dia pun syok, darah haid ni mari sebelum buka ke lepas buka. Maka kaedah, kullu hadisin taqdiruhu bi aqrabiz zaman. Yalah. Setiap perkara hak baru berlaku, maka ditakdirkan, ditakdirkan dengan waktu yang paling hampir dengan dia. Yalah. Wal aqlu, dan juga berakal, fi jami'in nahri, pada sekalian harinya. Kalau marilah gila sekejap, maka batal. Yalah, gila walaupun satu lahzah, batal. Wala yadurru, dan tidak beri mudarat. Ighma'u, pensang. Wasukru, dan mabuk. In afaqa lahzatan fin nahri, kalaulah melainkan dia ada sedar pada siang dia walaupun satu lahzah. Kalau ada siang, ada sedar sekejap, satu lahzah, maka tak apa. Pensang ataupun mabuk. Faham? Guna contoh. Sahur tadi salah makan pil lebih.
Sudah-sudah mayang subuh pesang dak sekarang ataupun mabuk. Sedar-sedar isyak dah. Baik, ada sedar dak tadi sekejap pada waktu siang? Ada, iaitu benda dah mayang subuh. Walaupun satu lahzah, ulama kata ketika itu tak apa. Ataupun dia pesang sebelum sahur. Tengah hari kejut. Doktor kata awak kena belah dah ni. Kejut kena belah, pesang mula. Baik, ada sedar sekejap. Sah puasa. Jelah, tapi syarat malam tu kena ada niat lah. Bila sebut sukru, mabuk, maka mabuk ni bukanlah mabuk yang disengajakan. Kalau mabuk tadi mabuk yang disengajakan, ulama kata tetap batal. Walaupun ada sedar. Jelah. Wala yasihu, dan tidak sah. Ni nak cerita masalah baru pula. Iaitu masalah tidak sah puasa. Hari-hari yang tak sah puasa. Maka fahamlah daripada kita. Iaitu tidak boleh puasa pada hari-hari yang diharamkan. Benda. Wala yasihu, dan tidak sah. Saumul Aidaini, puasa 2 hari raya. Hari raya Aidil Adha ataupun hari raya Aidil Fitri. 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah. Wala ayyamit tasyrik, dan tidak boleh juga pada hari-hari tasyrik. 11, 12, 13. Tak sah tak? Wala nisfil akhir, dan tidak boleh juga separuh akhir. Min Sya'ban, separuh akhir bulan Sya'ban. Start bila? Start 16. Illa liwirdin, melainkan kerana wirid, au nazing ataupun nazar, au qada'in ataupun qada', au kafaratin ataupun kafarah, au wasli ma ba'da nisfi bima qablahu. Mudah sebut gini. Separuh bila masuk 16 Sya'ban tidak boleh puasa melainkan 3 sebab. Pertama, puasa hak fardu. Bila sebut puasa fardu masuklah ke nazar, kafarah, qada. Yalah. Yang kedua, puasa hak jadi wirid dia dah. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Yalah. Memang dia jadi adat dia dah lama ni. Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Yang ketiga, puasa secara wasal. Wasal mana? 15 dia puasa. 16 puasa. 17 puasa. 18 puasa. 19 dia tak puasa. Maka 20 tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab tidak wasal. Jelah. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini lah. Esok kita sambung syarat wajib. Ada soalan? Soalan. Ustaz, kalau kita beristinja sekali, kalau kita beristinja sekali, termasuk sikit dalam rongga, kira batal tak? Istinja sekali. Maksudnya dia dah berlebih-lebih tu. Dia istinja sekali je pak. Dah boleh taswir masalah tu. Cik kena tafsir balik soalan tu. Sebab masalah tu banyak boleh jadi. Masalah tahid masuk mula. Boleh jadi. Sukri kurang. Tahid masuk mula. Boleh jadi. Boleh jadi iwak masuk jari. Sapas setengah jari. Boleh jadi tak? Ataupun ia istinja air masuk. Boleh jadi tak? Jadi kena tafsir masalah tu. Baru kita boleh jawab. Yelah dah. Masalah tu boleh banyak kemungkinan. Umum dah. Kalau masalah tu ada 2 kemungkinan, nak jawab kedua-dua. Tapi banyak dah kemungkinan. Jadi kita tak jawab tulis balik soalan. Mana? Soalan ni. Soalan ni pada bab zakat Iktibar 20 dirham tu qat'i lah maksudnya. Sebab kok kalau nilai tu lebih tinggi daripada syaitan ni, jadi macam banyak pula ke tak? Tak, 20 dirham. Sebab syarat kata 20 dirham. Soalan kedua, mazhab Syafi'i wajib ambil daripada haiwan tu kan? Tak. Masalah 20 dirham tadi ana sebut mula. Sebab kalau ada silaan ada khilaf masalah ni pada masalah muasarah sekarang. Sebab dirham dengan 2 ekor kambing sudah berbeza. Kira kena cek balik. Ana tangguh dulu soalan. Soalan kedua, mazhab Syafi'i wajib ambil daripada haiwan tu kan, atau boleh tukar pada nilai? Mazhab Syafi'i wajib ambil daripada barang zakat kita tu. Kalau bela kambing maka kena keluar daripada kambing yang kita bela. Melainkan kalau kita bela unta, kena buat keluar kambing 5 ekor. Maka waktu tak apa nak ambil kambing orang lain. Beli kambing orang lain. Soalan dia ni. Tadi masalah yang istinja tadi. Istinja, lepas tu air masuk semula. Kalau air masuk semula, kalaulah istinja, okey baik. Istinja dituntut tak syarak? Istinja dituntut tak syarak? Dituntut. Tapi kalau ia nebeng masih istinja.
maka waktu tak dituntut, maka waktu batal. Tapi kalau ia istinja biasa-biasa, tapi dah tahulah warna, dah tahu, waktu tak batal. Jelas dah. Contoh, ia pakai cucuk biasa. Lain kalau jenis hak tembok tau. Kan jenis kan dia kan tekan tu suruh tembok. Waktu lain kan. Waktu batal, tak dituntut pun syarat pakai tembok tu. Tak kena pusing belakang. Soalan. Okey. Seorang ni dia terlupa yang dia berpuasa. Lepas tu dia minum sehingga ada yang menegur, baru perasan dia puasa. Batal tak puasa? Tak batal. Sebab dia bukan sengaja minum. Bukan sengaja minum. Lain lah, tapi kalau orang dia tengah minum, orang tegur, puasa. Gok dia telang. Dia tahu dah, tapi dia telang. Tu batal. Yalah tak? Cuma masalah wajib kita tegur orang yang tersilap ni. Ulama kata wajib ke tak wajib kena tengok. Tengok siapa? Orang hak salah tadi kena tengok gua ni. Kalau orang hak salah tadi memang ahli maksiat, orang hak ambil mudah berkaitan dengan hukum, hak tu wajib tegur. Tapi kalau dia ni orang baik, ustaz, esko dakwah, PMJ, maka ulama kata hak tu sunat tegur. Sunat kita biar perhabis dulu dia makan. Lepas tu baru tegur. Jelah. Mana boleh tengok dalam kitab-kitab amat banyak je ulama sebut. Ada soalan? Ada soalan dah? Soalan Mu'ah ni. Saya kena apa? Soalan Mu'ah tu nak jawab mula lagi. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.